tuan punya kereta sebenarnya adalah bank. Jadi dia merosakkan kereta tau. Dia merosakkan kereta tu, menyebabkan kereta tu mungkin harga jatuh ke apa ke, ataupun bank tu terpaksa membuat tambahan untuk repair balik kereta tu kan. Jadi benda tu boleh dikenakan kepada dia balik. Sebab dia merosakkan harta benda, sebab dia rasa mungkin itu harta benda dia. Tapi selagi dia tak bayar habis, itu adalah milik bank. Jadi dia sebenarnya telah merosakkan harta benda orang lain. Dah lah kereta kena tarik. Kena pula garing dengan polis ke apa. Betul. Naik mahkamah pula. Dan bila kereta kena tarik, selagi kereta tu tak dijual, selagi tu dia kena bayar. Asuran bulanan tu, selagi tu dia terhutang. Dan terhutang. Bila kita bercakap pasal bank, kalau dia ambil bukan Islamik, pinjaman ataupun pembiayaan Islamik, dia jadi compounding. Maknanya katakanlah dia kena bayar 500 bulan kan. So dia tak bayar. So tiap bulan tu dia tak bayar tu, ada lagi interest kena. Interest. Interest pula patut atas interest lagi. Mana kalau RM10, interest lagi tambah lagi RM10, tambah RM10. Jadi akhirnya interest tu mungkin lagi tinggi daripada sepatutnya dia bayar ansuran tu. Assalamualaikum, saya Lokman Hafiz. Kembali lagi dalam Isi Minyak Dulu dari Transmatic Automotive. Tetamu pada hari ni sangat istimewa ya, Fik ya. Sangat istimewa. Kita banyak sangat ilmu yang kita nak tanya daripada dia ni. Betul. Mohon kenalkan, Fik. Saya kenalkan Wan Amir Akram. Sorry. Wan Amir Akram. Panjang sangat nama. Tapi basically Tuan Amir ni adalah lawyer lah kan. Betul. Lawyer lah. Peguam. Peguam. So kita ada banyak soalan-soalan dari sudut law dan undang-undang yang kita akan tanya. Sebelum tu kita nak ucap terima kasih pada pendukung-pendukung ataupun entiti yang beri sokongan penuh lah pada kita, iaitu Transmatic Automotive, Kevlar dan juga Minyak Champion, bersama juga dengan bin Arif untuk season 3 kali ni. Macam biasa, isi minyak dulu supaya tak terkandas di tepi jalan, isi ilmu dulu supaya tak terhenti dalam kehidupan. Jadi itulah sebenarnya niat dalam isi minyak dulu. Kita bukan nak isi minyak semata-mata, kita nak ada pengisian ilmu dalam setiap sesi kita, supaya yang mendengar dapat benefit ataupun orang kata tu segala kelebihan lah untuk melalui fasa-fasa dalam kehidupan mereka. Dalam sudut ini pula, konteksnya adalah kita akan berbicara sedikit sebanyak pasal kes-kes ataupun undang-undang lah, yang selalu menjadi tanda soal lah. Sebelum tu terima kasih banyak-banyak pada Tuan Amir sebab sudi datang, luangkan masa. Terima kasih. Itulah tu kita faham. Kesibukan bekerja tu kan. Ni bukan daripada mahkamah kan ni? Pagi tadi mahkamah. Tu. Memang kehidupannya. Mahkamah Shah Alam dekat ya. So pagi tadi tu normal kes saja ke? Biasa kami buat dua-dua lah. Kami buat civil dan syariah. Maknanya saya pergi ke mahkamah civil, saya pergi juga ke mahkamah syariah. Dan kami juga di firma kami buat conveyancing. Conveyancing ni makna jual beli rumah. Kami buatlah dia punya proses jual beli tu. Tapi kebanyakan sekarang ni kes kami kebanyakannya syariah. Maknanya kami nikah cerai, rujuknya, dan nafkah anak, banyak macam tu lah. Dan dari segi civil tu banyak yang pecah kontrak, breach of contract. Dan kami jarang buat sebab kami tak ada panel. Maknanya kalau kebanyakan firm-firm lain ni dia ada panel untuk pemaju, panel untuk bank. Kami ni memang tak ada panel langsung. Memang kami punya client base klien kami ni kebanyakannya daripada orang biasa lah, dan kami banyak buat dia panggil general litigation. General litigation ni kebanyakannya kes-kes yang melibatkan macam tadi saya katalah, pecah kontrak, macam pihak-pihak ada masalah dengan macam-macam lah, yang tak puas hati ni, fitnah ke apa, semua tu kami buat lah. Dan juga kami pergi ke mahkamah syariah. Jadi itu kebanyakan yang kami punya kes lah, syariah dan juga civil. Ya, dua-dua sekali. InsyaAllah kita akan cuba merungkai antara persoalan yang mungkin menjadi perbualan, benda-benda trend semasa dan kes-kes semasa. Kadang-kadang orang dia bagi komen, dia tak tahu pun hujung pangkal undang-undang tu macam mana kan. Betul. Macam Fik sendiri, saya difahamkan ada banyak soalan nak tanya. Silakan Fik kalau nak mula dulu. Memang sedikit sebanyak tu ada soalan yang kadang-kadang sebab kita ni bukan dalam
dalam bidang perundangan atau mahkamah ke apa kan. Jadinya ada banyak perkara yang saya tak tahu ataupun kami tak tahulah. Jadinya contoh yang kita tengok isu terkini yang viral semalam, isu tarik kereta tu. Isu kereta. Ada tengok? Ya, tengok. Baru tengok pagi tadi. Saya nak tanya sikit pendapat Tuan Amir berkenaan kes tu. Wajar ke tindakan sebegitu dibuat pemilik kereta? Pemilik kereta. Dia apa-apa pun bila kita bertanya kepada orang perundangan macam kami ni, tak kira hakim ke peguam ke, jawapan kami akan jawapan berdasarkan pada undang-undang. Bukan berdasarkan pada emosi ke ataupun etika ke, semuanya undang-undang. Jadi dalam kes macam ni, saya pun tak tahu hujung pangkalnya, cuma saya dengar lepas tu ada seseorang menyatakan bahawa pihak yang membayar pinjaman tu dia dah lapse 6 bulan dah. Sedangkan undang-undang mengatakan dalam masa 3 bulan kalau tak bayar, kereta boleh ditarik. Maknanya bank boleh tarik. Jadi hak bank tu untuk menarik. Dan dia sebenarnya kalau ikut pada undang-undang, betul-betul undang-undang ni, saya pernah buat satu kes. Klien saya ni adalah tuan punya kereta lah, yang ada pinjaman kereta, dia beli daripada used car dan dia nak jual. Bila jual tu biasanya kita pergi hantar ke Puspakom. Puspakom check, rupanya kereta tu yang bercantum 2 tu. Sambung 2 tu, sambung 2. Jadi dia pergi datang jumpa saya dan meminta untuk tidak membayar loan tu. Sebab kereta yang dibeli tu adalah kereta yang memang tidak boleh dipakai di atas jalan raya mengikut undang-undang JPJ semualah. Jadi kami lawan dengan bank lah. Bila kau lawan dengan bank, akhirnya keputusannya kita menang. Sebab pihak mahkamah mengatakan bahawa itu adalah satu barang yang defektif. Jadi tidak boleh sebenarnya dibayar dan akhirnya loan dia dihapuskan lah. Bank tak boleh tuntut loan dia. Jadi bank akhirnya memanggil used car dealer tu yang kena bayar. Yang kena bayar akhirnya. Jadi bertitik tolak pada situ. Kalau ikut pada undang-undang sewa beli kereta ni, tuan punya kereta adalah bank sebenarnya. Kalau ikut undang-undang dia, pemilik kereta tu dia adalah orang yang membayar dan memiliki kereta tu atas dasar sewa. Sebab tu dia panggil sewa beli. Maknanya kita bayar sewa sehingga habis, barulah kita dapat kepunyaan kereta tu. Jadi selagi kereta tu masih dalam sewa beli, ianya kepunyaan bank. Jadi biasanya ada undang-undang mengatakan bahawa kalau tak boleh bayar, kita kena pulangkan balik pada bank. Sepatutnya kita ada hak untuk pulangkan pada bank. Maknanya kita mengatakan kepada bank, saya dah tak boleh bayar, ambil kereta ni. Jadi bank mungkin akan buat sesuatu, dan kalau ada nak kena top up, dia kena top up lah. Jadi dari segi kes ni, balik kepada kes ni, dia dah, kalau betul lah dia tak bayar dah 6 bulan, dia tak ada hak sebenarnya. Bukan hak dia, kereta tu bukan hak dia sebenarnya. Kereta tu adalah hak bank. Bank tu berhak untuk tarik kereta tu. Sebab dia atas dasar sewa beli. Dia bukan atas dasar pemilikan dia dapat terus. Duit yang dibayar tiap bulan tu adalah duit sewa. Macam sewa rumah lah ataupun sewa kedai. Sewa kedai. Jadi kedai tu milik tuan punya kedai tu. Kita hanya bayar sewa saja. So sama je konsep macam tu. Konsepnya adalah kita bukan pemilik kereta tu sebenarnya selagi tak habis bayar tu. Jadi apa-apa pun biasanya dalam hire purchase agreement ni, dalam masa 3 bulan kalau tak bayar, pemilik kenderaan tu iaitu kereta bank boleh menarik balik kereta tu. 3 bulan je? 3 bulan saja. Miss bayar 3 bulan, bank dah boleh ambil. Boleh ambil dah. Itu memang hire purchase lah. Jadi sebenarnya pemilik tu yang dikata dia pemilik tu, dia tak ada hak sebenarnya. Dia mesti tak ada hak. Dia ada hak hanya apabila dia habis bayar semua. Dan kereta tu walaupun di dalam JPJ tu tak nama kita, tapi kalau ikut pada undang-undang, pemilik sebenar adalah bank. Bukan kita. Dia beza dengan rumah. Rumah memang milik kita. Tapi bank ni dia sebagai pencagar. Jadi dia boleh melelong rumah tu atas dasar dia mencagar. Jadi undang-undang dia beza.
Tetapi lebih kurangnya sebenarnya orang yang memberi pinjaman ni, bila kita letak suatu perkara itu sebagai satu cagaran, dia boleh ambil cagaran tu untuk dia panggil di liquidify, maksudnya dicairkan ataupun dijual, duit dapat, kalau duit tu tak cukup untuk selesaikan hutang tu, kita juga kena bayar balik. Kena tambah lagi, kena top up. Jadi dari segi kes yang kita tengah bercakap ni, dia tak ada hak pun sebenarnya. Tak ada hak. Dia hanya ada hak apabila dia tidak melanggar terma hire purchase tu. Selagi dia tak langgar, maknanya dia bayar tiap bulan, dia maintain kereta tu, jadi tak ada masalah lah. Tapi the moment dia tak bayar, bank boleh tarik. Faham. So janganlah miss bayar kereta sampai 3 bulan kan. Itulah paling senang lah. Itu paling senang. Lepas tu bila orang nak tarik, jangan mengamuk. Dia bila mengamuk itu satu lagi masalah dia, mungkin dia terlalu emosi. Itu kita tak boleh salah lah, because kita manusia, kita tahulah kita tengah marah ke apa, dan kita tidak ada ilmu undang-undang tu. Satunya perlu bertanya dululah, sabar, tanya dulu betul ke boleh buat macam ni. Bila dia pecah semua tu, sebab bila kereta tu ditarik, kemungkinan besar bank akan lelong ataupun menjual kereta tu, dan apa defect atas kereta tu, yang pemilik tu yang kena bayar. Maknanya katakanlah bank dapat kereta tu tadi dah remuk, pecah apa semua kan. Jadi bank nak kena, bila nak jual ataupun nak dicairkan, dia terpaksa ganti cermin yang dah pecah semua tu kan. So itu semua akan termasuk dalam kalau katakanlah kereta tu dapat dijual dengan harga yang termasuk yang repair tadi tu, tak apalah. Tapi kalau dijual dengan harga yang kurang, termasuk repair tu, dia terpaksa, dia terhutang. Contohlah, katalah nak repair kereta tu dapat dijual 10,000 katakan. Kalau dia tak jahanamkan kereta tu tadi, nak cost repair tu katakan 5,000 kan, ganti semua tu. Jadi sepatutnya kereta tu kata dapat jual 10,000, hutang dia pun 10,000, selesailah. Tapi disebabkan oleh remuk dah pecah semua tadi tu, dia kena ataupun tanggung 5,000 lagi. Tambah pula 5,000 lagi. Jadi itu perkara yang tak sepatutnya berlaku lah. Dan mungkin dia tak sedar lah benda tu. Benda tu akan datang balik kat dia. So kalau andai katalah pihak bank ataupun pihak penarik kereta membuat report polis, adakah boleh diambil tindakan perundangan, tindakan daripada pihak berkuasa ke atas pemilik kereta ataupun pemunye loan tu? Boleh juga, sebab tuan punya kereta sebenarnya adalah bank. Jadi dia merosakkan kereta tau. Dia merosakkan kereta tu, menyebabkan kereta tu mungkin harga jatuh ke apa ke, ataupun bank tu terpaksa membuat tambahan untuk repair balik kereta tu kan. Jadi benda tu boleh dikenakan kepada dia balik. Sebab dia merosakkan harta benda, sebab dia rasa mungkin itu harta benda dia. Tapi selagi dia tak bayar habis, itu adalah milik bank. Jadi dia sebenarnya telah merosakkan harta benda orang lain. Dah lah kereta kena tarik. Kena pula garing dengan polis ke apa, betul. Naik mahkamah. Dan bila kereta kena tarik, selagi kereta tu tak dijual, selagi tu dia kena bayar. Asuran bulanan tu, selagi tu dia terhutang. Dan terhutang bila kita bercakap pasal bank, kalau dia ambil bukan Islamik, pinjaman ataupun pembiayaan Islamik, dia jadi compounding. Maknanya katakanlah dia kena bayar 500 bulan kan. So dia tak bayar. So tiap bulan tu dia tak bayar tu, ada lagi interest kena. Interest. Interest pula patut atas interest lagi. Mana kalau RM10, interest lagi tambah lagi RM10, tambah RM10. Jadi akhirnya interest tu mungkin lagi tinggi daripada sepatutnya dia bayar ansuran tu. Kebanyakan rakyat kita sebenarnya, saya bukan salahkan rakyat kita lah, tapi sebenarnya sepatutnya rakyat kita ni kena faham undang-undang. Maknanya contohnya lah yang saya tampak lah kebanyakan yang berlaku bila katakanlah dia nak beli kereta, datang dia punya hire purchase punya agreement, okay, sign kan. Mungkin bank kata ini standardnya ni, sign, kita sign lah. Kita tak faham apa isi kandungannya. Memang isi kandungan tak boleh diubah. Kadang-kadang tak boleh diubah sebab apa tu, kadang-kadang ianya termaktub di dalam undang-undang. Kena ada macam tu.
Tapi masa dia sign tu atau sebelum dia sign tu, dia kena baca lah. Oh macam ni, kalau aku tak bayar ansuran, mungkin kena interest, mungkin kena compounding, mungkin kena tambah lagi. Dan kalau aku rosakkan kereta ni, dia ada hak untuk ambil kereta ni dan suruh aku betulkan balik kereta ni. Macam tu. Jadi benda tu sebenarnya apa saja dari segi nak beli rumah ke, pinjaman personal peribadi ke, kena baca dia punya intipati ataupun terma agreement tu. Sekarang lagi lah, saya baru je dapat tahu, ada kenalan begitu saya, macam Shopee dia ada kan pay later, SPay later macam tu. Masa sebelum sebab dia buat secara digital, sebelum tanda tangan ataupun bersetuju dengan terma tu, dia ada satu video seseorang menerangkan terma tu. Jadi benda tu sepatutnya bila diterangkan kita dengar lah. Dia memang ada yang shortcut tu. Saya dah tanpa kita tengok video tu, saya setuju dengan terma tu. Kan kebanyakan orang macam tu. Dia pakai sign je. Kan dia belum kata standard je, tapi sebenarnya sepatutnya kita tengok dan kita faham apa yang akan berlaku. Bukan kalau kita ni jenis yang memang tak ada masalah dari segi pembayaran sampailah selesai, tak ada apa, tak ada isu. Maknanya kita tahu dah, katakan 500 kita kena bayar kan, 500 sampai habis selesai, tak ada masalah. Tapi isu yang akan timbul jika kita tak bayar. Jadi masa tu lah kita apa yang aku kena buat? Apa yang kalau aku tak buat ni, apa yang aku kena? Kan? So itu yang akan ada sepatutnya dalam terma tu. Dia takkan tak ada, mesti adanya terma tu kalau apa-apa terjadi. Macam tu. Ada ke orang bankrupt sebab benda hanya sebab kereta? Ya. Ada. Memang ada. Sebab dia tak boleh nak... salah seorang klien saya juga. Klien saya, ini bukan salah dia lah. Dia pernah beli, ni beberapa tahun lepas dia beli Nissan Fairlady. Berlaku perceraian. Bekas suami dia sorok kereta tu. Jadi bila sorok tak boleh pakai, dia tak nak bayar. Nama dia. Jadi hutang dalam 50 je. 50 saja masa tu. Masa cerai, masa dia tak bayar tu. Jadi bila 50, bank saman tak dapat duit daripada dia. Kereta pun tak dapat, bank nak lelong pun tak boleh sebab tak tahu kereta kat mana, sebab kereta disorok. Jadi akhirnya dia dibankruptkan sebab dengan hutang 50,000 tu saja dia dibankruptkan sebab tak boleh nak bayar kereta tu. Ansuran kereta tu. Atas tu je sebenarnya. Tapi alhamdulillah nasib baik lepas cerai tu dapat jual rumah dia. Daripada keuntungan rumah tu selesaikan kereta tu. Dia okey lah, sekarang dia dah lepas lah. So apa-apa pun kalau kita nak sign apa agreement, perlu baca dulu. Mesti baca. Kalau tak faham, tanyalah. Mana kalau ada kawan-kawan peguam ke apa ke, tanyalah. Mereka ni boleh beritahu kita. Sebab saya banyak involve dengan commercial dengan corporate. Jadi biasanya klien engage kita untuk kita berbincang dan negotiate dengan pihak sana. Pihak sana pun ada lawyer. Contohnya macam construction of building. Biasa saya buat tu. Ataupun banyak berlaku construction dengan GLC dengan apa semua. Jadi terma tu lawyer dengan lawyer akan berbincang. Maknanya dia mungkin akan cakap kamu kena letak ni ABC. Kita cakap ABC ni tak boleh ni klien saya susah macam ni. Jadi kita akan bincang balik dengan klien kita. Dia orang nak letak ABC, boleh ke tak? Dia kata kami tak ada kemampuan macam tu kan. Jadi itu akan ada perbincangan. So dalam corporate, biasanya dalam corporate punya agreement, klien akan tahu apa isi kandungannya sebab ada lawyer. Yang biasa berlaku ni yang tak ada lawyer ni. Yang tak ada lawyer, yang tiba-tiba dapat agreement, lepas tu dia cakap standard. Kan? Biasanya akan berlaku perkataan standard tu. Bila standard tu yang jadi kita pun, okey tak apalah, sign je lah. Kan? Sekecil-kecil agreement, contohnya macam kalau nak jual rumah, kita sign dengan ejen rumah. Ejen rumah kata standard. Sedangkan kita tak tahu apa isi kandungan kita melantik dia tu. Apa yang kita bagi mandat kat dia. Itu pun kita tak tahu. Sebab kita ingatkan standard. Jadi sekecil-kecil itu pun kita kena tahu dah apa kita punya hak kita, apa yang mandat yang kita bagi pada dia, kuasa tu. Jadi itu yang kalau lah ada
kawan-kawan atau rakan peguam, eloklah guna peguam lah. Cuma orang ni kadang-kadang dia ingatkan peguam ni mahal. Betul. Kan? Baca macam ni pun dah apa kan. Ada peguam yang tak ada yang kalau dah jadi kawan tu tak ada isu lah. Kan? Dia boleh tengok macam tu je. Ini boleh lah jalan lah kan tu kan. Jadi dia punya moral of the story ni, carilah kawan-kawan peguam. Betul tu kan, senang sikit. Senang sikit. Time tanya, diorang pun tahu nak tengok clause mana yang penting kan. Betul. Okay lah, kan? Betul. Bagaimana kita bertanggungjawab ke atas apa yang kita dah sign tu lah. Ya, betul. Even benda tu bias. Dalam civil, dalam civil kita tak boleh cakap dua perkara. Kita tak boleh cakap kita masa kita sign tu kita tak faham undang-undang. Tak boleh. Itu bukan sebagai kita punya pembelaan. Kita tak boleh pergi ke mahkamah, masa saya masuk agreement tu saya tak faham undang-undang. Tak boleh. Tak boleh guna benda tu. Kita macam mana kita duduk di kampung ke duduk di dalam hutan ke, tak boleh guna tu. Dia memang mahkamah takkan terima. Sebab mahkamah kata masa awak masuk agreement tu, awak sepatutnya mencari seseorang yang pandai atau pakar untuk bertanya tentang terma tu. Jadi sebab yang kedua, bila civil ni tanda tangan je dah dikira setuju. Kita tak boleh cakap saya sebenarnya masa tu saya rasa kan tak ada masalah, tapi masalah jadi saya tanda tangan je, tak boleh. The moment kita tanda tangan, ada saksi yang melihat, that's it. Kita tak boleh lari dah daripada kita melakukan apa-apa tanggungjawab dalam agreement tu. Saksi tadi bermaksud saksi yang pihak ketiga ataupun saksi dari pihak yang dia biasanya kalau agreement ni, kalau involve dengan lawyer sebagai saksi lah. Tapi saksi ni tak semestinya lawyer. Saksi ni siapa pun boleh. Maknanya nanti kalaulah katakan satu agreement ni ada pertikaiannya dan dibawa ke mahkamah, saksi ni akan dipanggil. Betul ke tak? Katakanlah. Sebab saya pernah juga deal pergi ke mahkamah, ada penipuan dari segi tanda tangan. Dia mendakwa bahawa klien saya tanda tangan. Klien saya kata saya tak pernah tanda tangan ni. Kan? Tapi tanda tangan dia seakan-akan. Jadi kita terpaksa panggil pihak daripada Jabatan Kimia apa semua untuk menunjukkan bahawa itu bukan tanda tangan dia. Mana kita kena bagi Jabatan Kimia tu kena tunjuk contoh tanda tangan dia selama ni. Jadi kalau itu berlaku, maknanya dia panggil forgery ataupun fraud. Kalau itu tak apa. Tapi kalau memang kita tanda tangan, walaupun kita tak baca agreement, kita tak boleh kata saya sebenarnya masa tanda tangan saya tak faham. Saya tak faham agreement tu. Saya tak faham terma tu. Jadi saksi tu bila dipanggil, kalau saksi tu memang tanda tangan dia di-forge juga ataupun ditiru lah. Ditiru ke apa ke, dia boleh buat pengakuan lah bahawa saya memang tak wujud. Tapi kena tengok jugalah sama ada tanda tangan dia tu sama dengan tanda tangan yang selama ni dia buat perkara yang biasa dia buat lah. Jadi itu pun salah satu maksudnya dalam apa-apa agreement yang kita masuk tu, saya kata kembali kepada tu, bacalah agreement tu. Sebab kadang-kadang dalam terma agreement tu ada sesuatu yang hidden, sesuatu yang kita sebenarnya terlindung. Ataupun kadang-kadang, contoh lagi bahaya kalau kita tak diwakili oleh peguam, di sana ada peguam belah sana. Belah sana kebanyakannya yang berlaku apabila yang saya selalu hadapi terma perjanjian jual beli rumah ataupun property lah, hartanah lah, tak kira lah kedai ke apa ke, yang kadang-kadang kalau kita beli daripada maju, itu memang ikut peruntukan undang, tak lari dah. Tapi kalau kita beli daripada tangan orang, dia ada peguam. Selalunya memang kita kena ada peguam, sebab dia contohnya biasa yang berlaku bila pembeli ada peguam, ejen akan cakap tak payah pakai peguam, owner tak payah pakai peguam, sebab peguam ni nanti kan awak kena bayar pula, kan, pakai je peguam yang sama. Sebenarnya peguam yang sama, iaitu peguam pembeli, dia akan mewakili pembeli, maknanya dia akan jaga interest pembeli sahaja. Maknanya dia akan letak terma-terma yang akan memberi advantage kepada pembeli sahaja. Yang tu yang bahaya tu. Saya sangat bahaya. Duduk dalam situasi tu. Maksudnya bila kita nak beli property,
kita menggunakan lawyer yang sama saja untuk uruskan argument. Tapi kita ada bayar juga. Lawyer tu maksudnya dia akan jadi macam tu juga. Kita bayar hanya untuk dia menguruskan kita punya urusan kita dengan bank kita. Tapi kalau dari segi undang-undang, dia mewakili pihak pembeli sahaja sebenarnya. Itu saya kata, apa-apa agreement dalam dunia ni, kalau tak ada masalah berlaku, tak ada masalah. Jalan je. Kan, jalan je. Tapi the moment ada satu masalah yang timbul, dua-dua bertikai, yang tu yang akan pergi kepada setiap terma. Sebab terma ni, bila masuk mahkamah akan baca satu persatu. Kefahaman tu satu persatu kena ada. Maknanya dari segi harfiahnya, literal meaning tu, mahkamah akan tengok satu persatu. Jadi yang tu yang kalau tak ada apa orang kata nasihat daripada pakar, itu yang kadang-kadang kalau tak ada masalah, jalan je. Sampai selesai. Bila ada masalah je. Bila masalah baru kita, alamak, kenapa kita setuju macam ni, kenapa jadi mulalah. Sebab tu kadang-kadang saya hantar kepada ahli keluarga saya pun, ada juga saya kata, kenapa semasa buat agreement tu you tak datang pada saya? Ahli keluarga ni. Kan dia kata ingat standard apa semua kan. Sekarang baru datang. Bila ada masalah sekarang nak datang kan. Tapi bila ada masalah, dah jadi terlambat lah, sebab ni kena masuk mahkamah, kena lawan semua kan. Jadi isu tu dah patutnya yang boleh diselesaikan semasa awal. Maknanya kalau dia datang pada lawyer awal-awal lagi, dia dah tahu dah dia punya hak dia. Sebab kadang-kadang macam ni juga. Kadang-kadang bila saya mewakili anak guam saya, klien saya akan cakap pada dia, okey, pihak sana nak macam ni. Encik boleh kompromi tak dengan ni? Kalau dia kata boleh, saya akan cakap, ini encik tanggungjawab sebab saya dah bagi nasihat yang paling senario yang paling teruk apa yang akan terjadi. Kalau encik nak ni juga, sebab kadang-kadang ada juga klien kata, alah, ini jual beli je, rumah je, tak ada masalah lah, saya okey je kalau dia buat macam ni kan. Saya kata okey, saya dah bagi nasihat, kalau encik nak langgar juga nasihat saya, teruskanlah. Tetapi encik kena sign satu borang. Borang tu saya akan tulis, saya dah bagi nasihat bla 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 ni semua. Encik masih lagi nak juga jalan macam tu juga. Jadi di kemudian hari dia tak boleh cakap, oh lawyer saya tak nasihat pun saya benda ni. Saya kena. Sebab ada lawyer-lawyer yang buat macam tu, tapi akhirnya ditikam balik oleh klien dia yang sama. Sebab klien dia kata tak nasihat. Tapi dia tak ada yang tu lah, dia tak ada bagi satu surat mengatakan bahawa kita dah bagi nasihat sepenuhnya, tapi encik masih lagi setuju dengan terma yang mungkin sedikit tidak memberi kelebihan pada encik macam tu. So benda-benda macam tu pun nak kena tengok juga. Faham. Agak clear lah kan. So maksudnya kena baca apa yang kita nak sign, dan kena tahu bila kita akan langgar. Macam contoh 3 bulan tak bayar, itu dah kira langgar. Bank ada entitled untuk tarik. Itu sebenarnya bukan milik kita. Jadi kalau kita tak find out betul-betul, dia mungkin akan ada problem lah. Betul. Saya cuma teringat lah sikit, alang-alang tengah bicara pasal ni kan, saya teringat cerita Joker baru-baru ni, Joker nombor 2. Okey, tak tengok tu. Tak tengok lagi? Tak tengok lagi. Dia banyak scene dalam mahkamah. Dan antara yang dia buat adalah dia pecat sendiri dia punya lawyer, dan dia nak mewakili diri dia sendiri. Okay, dalam sudut undang-undang, adakah benda tu boleh dilakukan? Boleh. Dia boleh untuk mewakili diri dia sendiri, tetapi isunya sama ada dia boleh buat ke tak. Sebab masuk mahkamah ni, dia bukan suka-suka hati macam Hollywood tu, kita cakap kan. Mahkamah ni dia paling utama sekali, dia tengok kita punya bukti kita. Bukti ni boleh jadi dua, satu daripada dokumen, satu daripada kesaksian. Maknanya sama ada orang tu daripada dokumen, macam contohnya kalau kita jual beli kan, SMP tu sendiri kan, persalinan perjanjian jual beli dengan risik-risik kita bayar ke apa semua. Dan kesaksian ni adalah saksi-saksi yang kita boleh kemukakan yang mendengar dan melihat perkara tu. Dia tak boleh pergi ke mahkamah bawa saksi, oh saya dengar daripada orang tu sendiri, orang ketiga. Dia maknanya saksi dia tu, dia kena melihat perkara tu dan dia kena dengar perkara tu sendiri. Jadi kesaksian tu pun sama ada dia boleh membawa kes tu untuk dikemukakan pada mahkamah. Jadi yang tu yang biasanya kalau di civil, saya rasa dalam 98% orang akan lantik peguam.
Sebab dia punya, especially kalau di other side tu ada peguam. Memang kena titik lah dia dengan peguam tu. Sebab dia susah dia nak kemukakan kepada mahkamah sebab dia ada banyak apa orang kata banyak steps di mahkamah ni. Contohnya kalau dia ada dokumen kan. Di mahkamah sivil bukan setakat kita kemukakan mahkamah. Kita nak kena kemukakan mengikut undang-undang. Maksudnya kalaulah katakanlah dokumen tu pihak sana oppose, pihak sana tak setuju. Kan mahkamah takkan terima. Jadi dia kena mengikut undang-undang macam mana dia nak lawan pihak sana mengatakan bahawa dokumen ini boleh diterima oleh mahkamah. Selagi dokumen tak terima, cantik macam mana pun dia punya kes dia, mahkamah takkan memihak pada dia. Sebab tak cukup bukti. Jadi itu yang jadi isu yang biasa berlaku di sivil. Akhirnya orang akan melantik peguam kecuali dalam kes-kes yang tak ada lawan. Kes macam kes mendapatkan surat kuasa mentadbir kalau ada kematian, itu tak ada masalah lah. Tapi kalau kes yang lawan ni memang kebanyakannya memang dia akan ada peguam. Yang biasa tak ada peguam ni di syariah. Syariah sebab syariah ni dia tak macam civil. Civil ni dia konsep konsep hakim akan duduk dengar je. Hakim takkan masuk campur. Siapa bagi bukti yang lebih kuat, itulah dia punya pegangan dia. Tapi di syariah ni dia panggil adversarial. Adversarial ni hakim boleh campur tangan. Hakim boleh bertanya sendiri kepada pihak. Jadi pihak-pihak yang mana yang tak ada peguam pun hakim boleh bertanya. Cuma hakim tidak boleh, bukan tidak boleh, hakim biasanya dia akan tanya, Encik datang ni untuk apa? Kalau dia pandai jawab, tak apa. Kalau dia ni jenis yang gagap-gagap, susah, tak apa. Sebab biasa macam ni, biasa yang saya punya klien lah. Di luar ni bercakap, dentum. Masuk mahkamah je, tak boleh cakap. Memang terbungkam, memang tak boleh. Nervous lah. Kan? Saya ada 2-3 klien macam tu. Klien tu saya dapat sebab bila depan hakim, dia tak ada peguam, dia tak boleh jawab. Hakim tanya macam mana pun dia macam kaku kan. Jadi akhirnya bila dia keluar tu, saya jumpa dia, Encik ni macam mana Encik nak menang kes Encik ni kan. Dia kata itulah saya rasa saya tak boleh ni semua kan. Jadi kami bincang, jadi dilantik saya masuk je ke mahkamah. Hakim tahu dah apa tuntutan dia sebab ada peguam yang akan cakap apa tuntutan dia, apa yang dia nak buat, apa yang dia minta daripada mahkamah. So selesai, tak ada isu. Sedangkan sebelum tu kes dia 3-4 kali dah tertangguh sebab dia tak boleh jawab. Sebab hakim dia tak boleh membuat satu anggapan tanpa apa-apa perkataan keluar daripada pihak tu. Jadi dia akan ambil daripada pihak tu. Dia tak boleh just macam ni ke, macam ni, tak boleh. Dia akan tanya, Cik datang tuntutan apa? Kalau dia tak boleh jawab, hakim tak boleh nak kata Cik kalau ikut pada ni Encik tuntutan macam ni Encik macam ni tak. Hakim dia tak boleh buat macam tu. Jadi itulah yang biasanya di syariah, walaupun boleh macam civil juga, walaupun boleh, tapi adakah orang tu ada kemampuan untuk membawa kes tu sendiri. Sebab dia pun ada etikanya, cara bual bicara dia kan. Betul. Bukan sendiri bangun boleh nak cakap kan. Ya betul. Yalah. Bukan macam dalam kelas lah. Betul lah. Mungkin apa yang dia buat dalam filem tu untuk unsur dramatik lah. Sendiri kan. Ikut kan pening kepala tu nak kena susun balik, nak dengar teori kan.